أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan rahmat dan kasih sayangnya, dipertemukan kita pada pagi yang mulia ini di atas izinnya dapat bersama-sama salat subuh berjamaah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat juga kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis zikrullah, ya'nilah Raudatul Jannah, taman-taman syurga, di mana majlis ilmu yang telah pun diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan semakin hampirnya kita dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, sama-samalah kita menyeru kepada pertambahan amal kebajikan sebagai salah satu persediaan dan fadilah di dalam memuliakan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya ada tetamu yang nak datang ke rumah kita, dia telefon, Pak Long, ni Ahad ni cuti nak datang rumah, ada rumah tak? Kami nak mai ziarah. Kita pun kata, Pak Long duk ada kat rumah lah ni, mai lah. Adakah tetamu tu sampai depan rumah kita baru nak masuk ke, ataupun letak telefon terus pergi cari barang? Tu. Mana kata dari sudut persediaan itu adalah sebelum hadirnya, dan bila telah hadirnya tinggal nak meraihkan. Maka begitulah kita di dalam menerima kehadiran bulan Ramadan, bersedia dari sudut rohani dan bersedia dari sudut jasmani. Seperti orang yang nak melakukan umrah. Lah ni alhamdulillah ramai dah orang yang pergi umrah. Orang tu dia nak pergi umrah, sebelum dekat sana dia nak sa'i, sebelum kat sana dia nak pergi tawaf, sebelum dekat sana dia nak buat ibadah. Dekat Malaysia ni dia dah jogging dah tiap hari. Pasal apa? Sagi pergi sana takut semput. Maka pentingnya persediaan itu untuk kita dalam meraihkan bulan Ramadan, yang mana telah dibacakan doa oleh Tuan Imam sebentar tadi. Kita minta diberkatkan pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Adakah keberkatan yang kita minta tu minta saja, ataupun ada benda yang kita usahakan untuk menarik cepat-cepat keberkatan daripada Allah? Dan Tuan Imam juga berdoa, waballighna, yaknilah sampaikan kita. Sama ada kita sampai ke Ramadan atau Ramadan sampai ke kita, tak kira lah. Janji kita dengan Ramadan tu, orang putih kata dia synchronize, dia ada penyelarasan. Bulan yang ada pelbagai nikmat ibadah dan fadilat, kita dapat sertai. Tu makna kata penyelarasan. Kalau tak selaras ni, bulan Ramadan ni bulan baik, tapi nak tayang filem lucu, tu tak selaras. Bulan Ramadan ni bulan baik, tapi lagi tak semayang, lagi tak datang masjid, lagi tak kenal surau. Dia tak sinkronas kita panggil. Jadi orang yang ada penyelarasan dan persediaan yang mencukupi, insya-Allah taala dia akan rasa mudah
dia tidak akan rasa letih dan dia tidak rasa susah apabila bulan Ramadan telah pun tiba di rumah dia. Dalam hidup dia, dia rasa, ya Allah, nikmatnya bulan Ramadan al-Mubarak. Maka dengan persediaan yang ada, dengan puasa sunat, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, dengan bacaan Qurannya, dengan selawatnya, dengan zikirnya, dengan tadarusnya, dengan majlis ilmunya, kita isi banyak-banyak sebagai tanda, ya Allah, kami tak sabar dah untuk mengharungi dan menyertai perjuangan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kita kena tunjuk, tunjuk pada Allah Ta'ala yang kita ni semangat. InsyaAllah asbab daripada kesyukuran yang demikian Allah bagi sampai. Kalau nampak macam nak, tak nak, kita risau. Kalau datang pun bulan Ramadan, silap-silap tak boleh buat apa. Contohnya apa? Ada orang yang mana sebelum Ramadan Allah bagi dia sakit. Bila masuk bulan Ramadan tak dapat puasa seperti orang biasa. Tak dapat ke masjid seperti mana sebelum ni, okey je dia ke masjid. Kita takut Allah uji kita dengan ujian yang berat, tak mampu kita nak hadapi. Tengok lagi nak raya, elok sihat pula. Tu satu ujian berat daripada Allah Ta'ala. Maka sebab syukur itu setelahnya ada syariat yang perlu kita jalankan. Sekadar itu mukaddimah pada pagi ini. InsyaAllah kita akan menyambung kuliah kita pada muka surat yang ke-23 dan setengah. Tu yang bawah pada nombor 3. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu. 2 minggu lepas kita dah bincang berkenaan memuliakan tuan-tuan guru, memuliakan kitab-kitab dan juga memuliakan alat-alat tulis. Termasuklah ustaz, kalau saya ada satu penanda yang diletakkan di dalam Al-Quran, kemudian saya tutup dan saya simpan, boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah. Yang masalahnya adalah nak menjaga pula penanda tu tadi, kerana kemuliaan dia sudah pun sama seperti helaian Al-Quran. Maka kena jagalah. Jangan kita ambil letak merata ke, jatuh ke. Kalau budak-budak kelas mengaji selalu, saya dulu mengajar budak-budak mengaji, ada yang letak lidi lah, ada yang letak daun yang telah pun ditampal dengan plastik apa saya tak ingat. Tapi lawa, seni-seni itu macam-macam. Letak kat tengah tu sebagai penanda Al-Quran. Jadi bila dah diguna sebagai penanda Al-Quran, kalaupun nak dibuang, tetap kena dibakar dan dialirkan di sungai-sungai. Kerana dia sudah pun menjadi mulia. Dia dah sama macam helaian kertas Quran. Memang kata, ustaz, yang mulia tu Quran bukan kertas. Ya, tapi kertas tu dah diguna untuk dituliskan atasnya ayat Al-Quran. Sama juga kalau katalah tuan-tuan, ada orang bagi wafak. Baru ni saya ada satu pesakit, dia ni duk mengadu, kata kena ganggu dan sebagainya. Kita pun pilah pagar rumah dia, kita ruqyah tuan badan dan sebagainya. Sebulan je tenang, lepas tu tak tenang dah. Saya jadi pelik, kata ni something wrong somewhere. Tanya, rupa-rupanya ada satu wafak yang dia simpan, diberikan oleh pak saudara. Diberikan oleh pak saudara. Saya tanya macam mana? Hari tu saya tanya, awak kata tak ada simpan apa-apa. Dia kata, saya ingatkan ini tak termasuk ustaz. Saya ingat ni bukan sejenis daripada tangkai. Saya ingat ini adalah satu alat untuk menjaga. Dia ingat, kata hak ni dia macam bodyguard. Mana boleh, kalau bodyguard manusia tak apa. Bodyguard jin khadam-khadam ni haram, hukum dia tak boleh. Nak berkawan dengan jin ni hukum dia haram, nak jumpa dengan jin pun hukum dia haram. Tak boleh. Hanya Rasulullah sahaja yang diharuskan untuk bertemu bersua dengan jin atas asbab dakwah. Adapun bagi jin dan syaitan yang lain bertemu tak sengaja, tak ada masalah. Tiba-tiba kita tengah duk tahajud, seorang-seorang kata Tok Siok datang awal bulan Ramadan, buka lampu, buka mic, buka-buka, dia pun seorang-seorang Allahu Akbar,
dengar belakang, Allahu Akbar. Itu tak apa. Satu jin Islam dah ada menumpang mayang. Maka di situ boleh niat, aku imam. Tak ada masalah. Yang masalah, wahai jin-jin sekalian yang ada di sini, jom ambil wuduk semua. Itu tak boleh. Dia pergi menyeru pula untuk dia mengimamkan jin-jin yang ada. Tak boleh. Kalaupun tidak sengaja, tak ada masalah. Maka wafak ini adalah satu benda yang digunakan sebagai penangkal, yang mana di dalamnya dituliskan perkataan-perkataan daripada huruf-huruf Jawi. Kalau tuan-tuan nak tengok wafak ni, banyak boleh Google. Tulis je perkataan wafak. Oh, banyak. Kadang kat kedai makan pun ada. Dia tampai, nampak macam ayat Quran. Bukan dia tu. Dia adalah satu jenis khadam yang konon-kononnya nak membantu. Jin ni tuan-tuan, dia bantu kita sehari dua. Tapi dia menyeksa kita dengan susah tu 2-3 tahun. Menyenangkan sehari dua. Jadi buka-buka wafak tu ada Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di bawahnya ada Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah atas bawah. Kemudian di sebelah daripada Bismillah dengan Muhammad Rasulullah tu, dia ada 2 ha. Dia tulis ha, lepas tu ha, ha pedah. Ha, ha. Kemudian dia buat garis 2. Tu. Faham ada garis 2. Ha tu merujuk pada hinanya ha pada Allah, dan yang kedua ha pada Muhammad. Dia nak menghina. Menghina pada, sebab nak minta bantuan jin kena ikut kehendak jin. Jin kalau dia hina Allah Muhammad, mana kata dia jin kafir. Kalau dia jin kafir, jaga kita, kafir juga kita. Jadi pak darah lah bagi. Dia kata, saya pun simpan lah pasal pak darah bagi. Dia kata ni wafak, bahaya. Kaedah pelupusan dia lagu mana? Kaedah dia adalah yang ha garis tu tadi, potong 2. Potong 2. Hak Bismillahirrahmanirrahim dengan Muhammadur Rasulullah tu perlu dipisahkan dengan ha yang telah digariskan. Kemudian hak ni baka macam biasa dah alir di sungai. Hak ni baka sambil baca ayat kursi sampai tinggal abu, baru buang dalam sungai. Dia kena pisah, walaupun benda tu membawa kepada kaedah syirik dan sebagainya. Kerana nak memuliakan pada nama Allah, Muhammad dan ayat-ayat suci Al-Quran. Tu huruf ha tu ustaz. Huruf ha tak apa, kerana dia tak menjelaskan kepada zahirnya satu makna. Dia cuma menjelaskan pada makna, lebih kata maknawi lah. Dia makna yang tersirat. Yang mana tujuan dia adalah untuk menghina pada ayat yang sebelumnya. Maka membesarkan taulannya yang bersekutu pada menuntut ilmu. Makna kata membesarkan taulannya ini ketika mana dalam kita menuntut ilmu sesama seperguruan. Dia tak boleh ada istilah, aku senior, aku orang lama, awak orang baru. Jangan banyak cakap. Tak boleh. Dalam menuntut ilmu ni, walaupun ada perbezaan tingkatan ilmu, tapi darjat di sisi Allah sama dari sudut ikhlas dan taqwa. Dan memeliharakan daripada perangai yang keji-keji dan menjauhkan dia. Bila mana dah menuntut ilmu ni, tak boleh sama dah lah dengan orang yang tak menuntut ilmu. Ni kadang budak tahfiz tapi sama duk main motor serupa budak sekolah biasa. Ni budak mengaji agama tapi dia punya merokok tu kalah budak sekolah menengah. Dia punya akhlak tu tak selaras apa yang dia mengaji. Maka ulama sebut kerana bahawasanya ia anjing maknawi. Apa makna anjing maknawi ni adalah satu makna yang nyata bahawa keharaman benda tersebut. Anjing maknawi ni adalah benda yang nyata dah haram. Jadi kalau dia buat sesuatu perkara yang nisbah kepada anjing maknawi, mana kata perbuatan dia tu jelas haram dan tak boleh. Dia mengaji agama tapi buat perangai serupa tak mengaji agama. Syiqah tak ada. Orang mengaji agama dia kena ada beza. Beza dari sudut sembang lagu mana, dari segi pakaian lagu mana. Walaupun ustaz takkan nak sukan pakai jubah, tak. Mana kata ada kaedah dia. Yang menampakkan dan memperlihatkan bahawa dia ni satu orang yang mengaji agama. Walaupun tak jadi ustaz, tapi agama tu dia boleh bawa. Agama tu ada di dalam kehidupan dia.
Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang. Maka Rasulullah telah pun memberikan satu nisbah yang mana kalau dah perangai serupa itu, maka tak ada beza sepertinya ada anjing dan rupa-rupa binatang dalam rumah. Kerana malaikat rahmat tak masuk. Tu sebab kadang kita, rumah dia ni berapa kali pagar dah, tapi duk kena ganggu. Rupa-rupanya yang memecahkan pagar tu orang dalam rumah tu sendiri. Apa yang boleh pecah pagar tu? Contoh, kita dah pagar rupiah dan sebagainya, nak dah tabur dah lada dengan garam ke, kita dah bubuh dah spray ayak ruqyah dan sebagainya, tapi orang dalam rumah duk buat maksiat. Maka pagar tersebut dia bocor. Ataupun masuk rumah tak bagi salam, bocor. Jadi sebenarnya yang merosakkan rumah itu sendiri adalah orang yang di dalam rumahnya itu juga. Dan sanya menuntut ilmu itu adalah dengan wasitah malaikat. Wasitah ini juga maknanya perantara. Dia ada dua, satu wasilah, satu wasitah. Wasilah itu yang disebut sebagai perantara dalam kaedah sama ada orang tu tahu atau tak tahu. Kalau dia tahu, kita panggil wasitah. Kalau dia tak tahu, kita sebut tawassul. Tawassul ni orang tu tak tahu kerana dia telah pun meninggal dunia, ataupun dia ini adalah orang yang tak ada dekat dengan kita. Contoh ketika mana kita duk berdoa, ya Allah, dengan keberkatan jemaah Masjid Batu Empat Kampung Pasir ni, aku minta ya Allah kau sampaikan aku pada bulan Ramadan. Adakah semua jemaah ni tahu doa dia? Tak tahu. Perantara keberkatan tu tadi. Kalau wasitah, dia minta juga perantara pihak ketiga, tapi dalam kadar kawan tu tahu. Jadi yang disebutkan sini adalah wasitah malaikat, adalah keberkatan daripada malaikat yang duduk sekali dalam majlis ilmu, dan keberkatan doa malaikat yang minta ampun baginya penuntut dan juga bagi ibu bapa penuntut. Tu kata wasitah malaikat. Yaknilah kita juga mendapat manfaat daripada malaikat yang menyertai. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tiada warak pada menuntut ilmu. Apa makna warak pada menuntut ilmu? Warak pada menuntut ilmu ni makna kata ilmu tersebut berguna pada dia dalam menjaga dirinya. Dia beramal dengan ilmu yang dia mengaji. Tu baru kita panggil warak. Warak ni makna kata dia berjaga-jaga. Tu makna warak. Kalau kita tengok satu orang, warak lah dia ni. Bukan sebab dia ni alim ke, tak semestinya. Warak ni maksudnya menjaga. Menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga perjalanan, menjaga kawan, menjaga. Yang kata jaga tu makna dia warak. Jadi bila mana dia warak dalam ilmu dia, mana kata dia jaga sungguh ilmu dia, dan dia beramal pula. Dalam arti kata yang lain, dia menjaga diri daripada perkara-perkara yang syubhah dan yang tidak pasti. Kalau orang tak mengaji agama, dia tak kira benda syubhah. Selagi tak haram, ambil saja. Kalau orang mengaji, dia beza. Itu sebab kalau orang alim, orang mengaji sungguh, dia pegang pada 3 hukum. Dia pegang pada wajib, harus, haram. Kalau orang awam, dia ada tambahan pegangan dia. Dia ada sunat, dia ada makruh. Tu orang awam. Tapi kalau orang mengaji macam tuan-tuan, orang alim, dia 3. Bukan kata tak boleh pegang 5, boleh, tak ada masalah. Cuma pada dia. Tu. Kenapa tak ada sunat, Ustaz? Baik. Pada adatnya, pada dasarnya, benda tu Allah suka. Tu sebab ada orang, pada sebahagian dalam hukum usul fiqh, dia khabar kalau orang yang dah melazimi solat tahajud, tiba-tiba ada satu kali dia tertinggal, maka diharuskan dia qada solat tahajud. Tak apa. Kerana dah menjadi kelaziman dalam diri dia. Kalau hak jenis sekali-sekala, hak memang selalu tinggal, seminggu dalam 3 kali tahajud, hak ni tak boleh.
Orang begini dia tak boleh buat qada tahajud, tak boleh, kerana dia orang yang tidak melazimi. Adapun bagi orang yang melazimi seperti Rasulullah, hari-hari ada, tiba-tiba nak kata satu peristiwa mungkin dia terlajak ke, mengantuk terlebih ke, tengok-tengok Allahu Akbar, terlepas dah. Maka habis solat subuh dan sebagainya, dia boleh untuk mengqada dia punya solat sunat tahajud tu tadi. Sama juga kalau jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan, bukan semua orang boleh jamak kerana hujan. Hanya orang yang rajin ke masjid saja yang boleh jamak kerana hujan. Tu pada asal hukum fiqh lah. Banyak lagi perbahasan ulama. Contoh, katalah satu Pak Long ni kalau kata ada azan saja memang datang masjid. Nyari sebab duha tak azan. Kalau tak duha pun dia datang sekali. Punya rajin datang masjid. Maka setiap masa dalam 5 waktu memang dia di masjid. Tiba-tiba pada waktu zuhur hujan lebat yang teramat sangat. Sedangkan dia ni naik basikal. Naik basikal. Maka dia meragui, dia kata, duk tengok kata nila pun dah pukul 3.30 dah aku tunggu dah di masjid. Hujan tak turun, hujan tak seriak lagi, dia kata. Hujan duk turun tak seriak. Maka dia kata ni kalau aku balik memang tak datang dah asar lagi. Pada adatnya kalau dia balik asar lagi tak datang dah. Maka orang begini dia boleh jamakkan siap-siap dia punya sembahyang asar dia. Maka dia balik lagi, orang azan asar dia tak sembahyang dah. Tu jamak kerana hujan. Bagi orang yang menjaga solat fardu secara berjemaah. Kalau kita yang memang sembahyang di rumah dan sebagainya, hujan jamak, itu tak jadi. Tu tak boleh kerana tak termasuk dalam kriteria dia. Maka bagi orang yang mana tiada warak pada menuntut ilmu, yakni tidak beramal. Contoh yang saya tengok pada tuan imam kita tadi. Habis bagi salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia punya zikir tu pelan je tuan-tuan. Setengah tuan imam dia tak perhati belakang pada sebahagian. Tu sebab kenapa afdal kalau dah lepas bagi salam, afdal tuan imam dia kena pusing belah kanan. Pasal apa pusing belah kanan tu afdal? Supaya dia boleh tengok kat belakang dia ni siapa dia. Siapa dia lagi ko ada ramai orang tu duk masbuk ke. Kalau dia ni masjid, satu tempat masjid tumpuan, contoh macam masjid Kemunting, masjid yang mana banyak musafir duk ulang-alik dan sebagainya, maka sunat dan wajib kalau kata boleh mengganggu jemaah yang sedang semayang. Sunat tu kalau kata dia tak nampak jemaah yang sedang masbuk ataupun semayang di belakang, sunat dia rendahkan suara. Kerana yang boleh dikuatkan suara ni hanya pada syiar sahaja. Yang bukan syiar tak boleh kuatkan suara. Termasuklah kalau pasang keset ngaji dengan azan. Ustaz, kenapa keset ngaji tak boleh kuat tapi azan boleh kuat? Sebab keset ngaji bukan syiar. Yang syiar itu apa dia? Seruan azan. Seruan azan ya syiar. Jadi diharuskan untuk kita menguatkan suara ataupun dia punya speaker dia. Tapi kalau orang habis mayang nak tengok-tengok belakang ramai orang, time tu dia nak taranum, Astaghfirullahalazim, kawan tu waladhdallin 2-3 kali ya. Terganggu. Apa hukum dia? Haram, dosa imam. Pasal apa saya tahu? Pasal tadi saya masbuk, saya tertinggal 1 rakaat. Yalah tuan-tuan datang dari Simpang, mana nak dan keluar kena ingat sempat, tak sempat juga. Jadi habis-habis itu saya bangun dengar kata tuan imam ni zikir dia pelan. Mana kata tuan imam ni mengaji usul fiqh bahagian imam. Jadi imam kita warak tak? Warak kerana dia menjaga maslahah umat. Yang tak warak bagaimana? Dia mementingkan diri sendiri. Dengan Fatihah pun dia kuat, tahu suara sedap tak apa dah. Tapi hak zikir tu, pernah tuan-tuan saya menegur satu anak muda. Kebiasaannya bagi imam-imam lama ni dia tahu dah. Yang masalah ni imam muda, imam pelapis. Pernah saya menegur di satu masjid, tak mahu sebutlah masjid mana. Kita ni masbuk, orang yang meninggal. Kita singgah semayang. Kebetulan baru habis. Jadi kita ambil wuduk masuk semayang tu,
Saya ni tuan-tuan baca Fatihah lah sempat. Kerana hak tu lah yang paling saya boleh lancar. Saya nak baca ayat Quran, even surah Qul Huwallah pun rasa tersekat kerana kuatnya zikir imam tu tadi. Habis-habis apa semua tu, saya pun pergi dekat imam tu. Ni orang Melayu kita ni kadang payah ditegur. Bila kita tegur, lagi habis kan. Maka saya pun pergi-pergi tu, alhamdulillah sedap suara tuan imam. Ngaji mana dulu? Kita pun tanya apa semua. Ni saya ada sikit lah nak bagi teguran, minta maaf lah kalau kata saya yang silap. Tadi tuan imam zikir terlalu kuat sangat. Dalam sekian sebut kata tak boleh kerana mengganggu orang semayang walaupun kita sedang mengaji kena perlahan suara. Tahu dia tanya apa? Cik ni Wahabi ke? Dia tanya saya gitu. Tak mengamuk saya kat situ. Cik ni Wahabi ke? Saya kata saya bukan melarang zikir. Saya minta pelan. Kalau awak mengaji bahagian fiqh imam, tak ada masalah bahagian tu. Tapi sebab awak ni excited sangat, atau orang muda. Kalau imam-imam lama ni tak ada masalah, dia faham sangat dah. Ni berlaku pada orang yang mana dia excited. Dia darah muda menggelegak tu, dia kira nak taranum habis semua. Jadi dalam kita menjadi imam ko, kita buat apa pun, bila mana kita menggunakan ilmu kita pada kadar yang benar, itulah warak pada ilmu. Kerana ilmu menjadi penjaga pada dia dan dia mampu menjaga kemaslahatan orang lain. Cuma di sini disebut barang siapa yang tiada warak pada menuntut ilmu, dibala. Dibala di sini bukan kerana Allah benci, tak. Dibala di sini adalah Allah beratkan kepada dia sejenis ujian dengan salah satu daripada 3 perkara. Salah satu. Kalau dia kena 3-3, kira berat lagi lah. Bagi orang hak alim, orang hak mengaji agama yang tidak menjaga pada ilmunya, Allah bagi 3 ataupun salah satu. Yang pertama adalah dimati akan dia pada usia mudanya. Awak ni nak, saya dah bagi awak jadi orang alim, boleh mengaji, hafal Quran dan sebagainya, tapi tak ada manfaat pada masyarakat, baik mati. Gitu. Maka Allah Ta'ala nak menyelamatkan dia daripada berterusan berdosa kerana tidak ada manfaat pada ilmunya, Allah ambil cepat-cepat. Tu antara ujian kepada orang yang tidak beramal pada ilmu, dimatikan dia pada usianya terlalu muda. Yang kedua, atau dijatuhkan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Ni bahasa kitab pondok ni macam ni lah tuan-tuan. Apa makna yang dikatakan sebagai dijatuhkan dia pada pihak tepi-tepi negeri? Allah Ta'ala letakkan dia pada satu tempat yang mana tempat tersebut jahil semua. Dia menduduki satu taman, satu kampung yang mana orang bodoh tu banyak di kampung tersebut. Maka menyukarkan dia untuk dia berdakwah dan juga menyampaikan ilmu. Ini Allah uji pada orang yang mana tak menjaga ilmunya. Jadi bila mana dia dah lah tak jaga ilmu dia, Allah letak pula dia duduk di satu perkampungan ataupun satu tempat yang mana banyak orang jahil. Maka dia ada 2 pilihan. Sama ada dia nak beramal dengan ilmu dia dan menjaga kemaslahatan orang kampung, ataupun dia pun terikut orang kampung sekali. Itu je. Makanya ini juga adalah ujian berat daripada Allah Ta'ala. Itu yang dia kata dijatuhkan dia pada pihak tepi-tepi negeri, tempat-tempat terpinggir. Tempat-tempat, bukan kita nak kata duduk tempat orang asli itu salah satunya lah. Sebab orang asli memang dia punya satu tempat dari sudut ilmu dan intelek dia ni jahil sikit. Tapi bab ilmu hutang tu dipandai lah. Tapi bab ilmu agama, bab ilmu dunia, kalau di Cameron Highland tu masuk hari tu majalah 3 ke apa, satu orang pelajar, dia seorang je dapat 5C. UPSR dululah, lama dah 5C. Kita kalau 5C anak kita tepuk kepala lama dah. Depa 5C anak murid paling cemerlang. Tu depa. C tu kira cemerlang. Kalau kita C tu kira bengong lah nak. Contohnya begitulah. Jadi Allah Ta'ala tempatkan dia orang alim, tapi Allah buh dia dekat tempat-tempat yang orang kalau boleh tak mau duduk pun sebenarnya. Dan yang ketiga, atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Ni pun satu lagi. Itu sebab kenapa Imam Abu Hanifah ketika mana di zaman Khalifah Abbasiyah nak dilantik sebagai qadi.
Bila mana nak dilantik sebagai qadi, dia tak terima. Dia kata, aku nak mewakafkan diri aku untuk agama dalam sudut ilmu. Bukan sudut kuasa, bukan sudut pangkat, bukan sudut jawatan. Apa kerajaan Abbasiyah buat kat dia? Dipenjarakan Imam Abu Hanifah dan disebat dia sehinggalah bertahun-tahun barulah dia dilepaskan. Sebab nak paksa juga dia jadi qadi kerana pengaruh Imam Abu Hanifah ketika itu paling tinggi. Maka khalifah ni dia berencana, kalau ulama paling tinggi dia boleh pegang, maka ulama-ulama yang kecil-kecil lain tu sab-sabsui ada kata. Maka niat awal tu tak betul dan dapat dibaca oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah tak nak rapat dengan orang-orang kerajaan dan juga penguasa-penguasa. Kerana mana-mana ahli ulama yang mana duduk di bawah, bukan dia jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin tu cerita lain. Ni tak, dia ahli ulama tapi dia duduk bawah pemimpin, maka dia akan terikat. Ada beberapa sudut ilmu yang mana dia nak sebut tapi dia kena jaga hati orang atas. Dia nak cakap tapi selagi kalau dia cakap takut kena pecat ke, kena buang ke, kena kecam, dia tak ada masalah. Ni hilang jawatan, hilang harta, hilang gaji. Maka ahli ulama ni pada dasarnya dia kena khidmat pada ilmu sampai mati, bukan khidmat pada penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin. Kalau nak juga menjadi penasihat ataupun orang yang rapat dengan pemimpin, pemimpin mesti di bawah dia. Seperti raja-raja Melayu yang terdahulu dan juga institusi Raja Perak yang sekarang. Bukan sekarang, sebelum ni. Kalau di negeri lain saya tak pastilah. Kalau di Perak salah satu. Menurut pada kerajaan-kerajaan Islam Uthmaniyah, bukan Abbasiyah. Abbasiyah Umayyah ni antara kerajaan kuku besi. Kalau kerajaan Uthmaniyah ni ada yang baik dengan ahli ulama. Yang mana walaupun dia khalifah, tapi taraf ahli ulama tu di atas dia. Kalau ahli ulama tu kata jangan, maka dia kena ikut walau di sultan. Sama juga macam Sultan Perak yang telah pun meninggal dunia, yang telah mangkat, iaitu Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Apa yang antara mufti ataupun bekas mufti kita buat, almarhum Sahibul Samahah Harusani, dia menghapuskan pelbagai ritual-ritual yang sebelum ini dilaksanakan di istana. Jadi kalau oleh ulama itu dia ditugaskan berkhidmat pada pemimpin, pada penguasa, pada raja-raja, pada dasarnya Allah sedang uji dengan satu ujian yang sangat berat. Kerana boleh jadi pintu hatinya terkunci, kerana nak cakap pun tak boleh, nak bertindak pun susah. Tu. Ni ada tiga lah. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Tu. Jadi kalau kita dah mengajar ilmu, kita kena warak pada ilmu kita. Nak jaga ilmu dan ilmu jaga kita. Manfaat dia sungguh-sungguh banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada warak yang kamil, yaknilah sempurna, bahawasanya memelihara ia daripada kenyang. Ini adalah tahap penjagaan yang sempurna, tahap penjagaan yang sangat-sangat syadid kita. Yang pertama adalah memelihara daripada kenyang. Bukan kata kenyang sedawa, bukan tu. Makna kata kenyang di sini adalah pelihara daripada masuknya benda yang menyebabkan kenyang itu sumbernya haram dan syubhah. Jangan. Pastikan kalau nak makan sesuatu itu dapat dipastikan siapa yang sembelih, siapa yang supplier, siapa yang jual, siapa yang masak, siapa yang hidang. Diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Syakir Nasuha, tuan guru kita juga kat sini. Dia cerita siapa tuan guru dia, tuan guru Ustaz Siddiq Nur. Ketika itu Ustaz Syakir Nasuha masih mengaji lagi, tak mengajar lagi masa tu. Dia kata ketika itu ada satu rombongan lah, mereka pergi sama-sama ikut tuan guru kuliah. Sambil itu kan dia bawa barang-barang dekat dia punya jeep tu, 4x4 dia bawa barang-barang tu kan. Ada satu kali tu mereka lapar. Mereka lapar kata nak cari kedai ni. Nak cari kedai.
Tuan Guru Siddiq Nur kebiasaannya kalau ke mana-mana dia akan bawa barang sendiri dan dia akan bawa periuk sendiri dan dia akan bawa tu yang gas meri tu, yang ada apa tin kecil tu, dapur kecil tu. Maka bila mana dia bawa stov sendiri dan sebagainya, kebiasaannya dia akan masuk. Tapi pada ketika itu tak bawa kerana nak pergi kuliah, bukan nak pergi jalan-jalan. Maka dalam perjalanan tu lapar, jadi Tuan Guru ni singgah satu kedai mamak. Singgah satu kedai mamak, dia masuklah. Ustaz Syakir Nasuhah ni dengan geng-geng dia tunggu dalam kereta. Kemudian Tuan Guru ni masuk dalam kereta dalam keadaan tak beli apa-apa. Tak beli apa. Lalu Ustaz Syakir Nasuhah pun tanya, Tuan Guru nak makan apa ni? Tak beli apa. Dia kata tak tahu, hampa pergi tengok. Dia nak teh anak murid dia kan. Selama ni mengaji dengan aku nak teh hampa pula. Ustaz Syakir Nasuhah dengan geng-geng dia, ada yang balik tak beli. Tapi Ustaz Syakir Nasuhah dengan ada seorang kawan dia, ada cerita 2 orang. Mereka 2 orang ni beli, letak ayam sampai polistrin tak boleh tutup, punya lapar. Dia kata dia beli banyak sungguh. Maka masuk-masuk dalam kereta tu, dia tanya balik Tuan Guru dia, pasal apa tak beli? Tengok lauk sedap-sedap. Dia kata, tak tahulah, aku duk tengok ayam tu entah siapa dia duk sembelih, aku tak tahu entah halal entah tidak. Kita pun tak tahu mana sumber. Tu ayat Tuan Guru. Maka dia kata, punggah, aku dah lah beli ayam, dia kata. Maka dia pun sorok apa yang dia beli tadi, dia sorok. Jadi Tuan Guru ni bila mana singgah di satu tempat nak semayang, jadi Tuan Guru ni dia ambil barang yang dia bawa tu, dia ada bawa biskut dan sebagainya, dia makan hak tu. Dia yakin apa yang dibawa tu lebih halal daripada hak kedai mamak tu tadi. Maka dia makan biskut saja. Ustaz Syakir Nasuhah dia tak makan, dia tunggu. Dia tunggu. Sagi Tuan Guru masuk masjid pergi semayang, cepat-cepat dia buka, makan, habis kenyang. Tuan Guru tanya, makan tak lagi? Settle dah. Pasal apa? Segah dengan Tuan Guru Syakir nampak makan ayam yang syubhah. Tapi dia kata dah lapar sangat dah ni tak kira. Padahal dalam Quran sebut apa? Famanittarra ghaira baghi wala 'adi fala itsma 'alaih. Kalau dah dalam darurat, tak ada pilihan, hak haram pun jadi halal. Jadi dia pun ambil satu pendekatan, tak apa syubhah, tak apalah syubhah, dah lapar sangat dah. Tapi Tuan Guru punya jaganya, dia tengok ayam tu pun dia terbayang siapa sembelih, siapa masak dan sebagainya. Itu sebab kenapa depa di pondok depa dia belah siap ayam, ada kambing, ada lembu dan sebagainya. Lebih dia yakin kalau dia dan anak-anak murid dia yang sembelih makan buat kenduri sama-sama. Itu satu orang alim yang warak. Kerana kisah yang sama pernah berlaku pada Tuan Guru Siddiq Nur. Kisah yang sama. Ketika mana Tuan Guru Siddiq Nur masih mengaji. Tak mengajar lagi, masih mengaji. Dia berguru dengan satu orang Tuan Guru, nama dia Tuan Guru Haji Hitam. Tuan Guru Haji Hitam ni bawa Tuan Guru Siddiq Nur pergi ke Kedah untuk dijamu satu majlis. Dia dijemput. Maka Tuan Guru Siddiq Nur masa tu masih mengaji. Dia duduk makan. Tuan Guru dia makan nasi je. Lauk tak ambil. Kemudian ditanya oleh tuan rumah. Tuan rumah tanya pasal apa Tuan Guru tak makan. Dia tanya, ni ikan keli ni ambil mana? Kawan tu kata, saya ambil dalam sawah. Sawah siapa? Sawah orang kampung. Minta ke belum? Dia kata, tak, kami orang kampung ni kalau dalam sawah kami ambil . Tak ada siapa punya. Dia kata, mana boleh tak ada siapa punya? Tuan empunya relung tu awak ambil dalam parit dia, ikan dia lah. Takkan nak tunggu cok ada nama dia kat ikan tu baru kata ikan dia. Maka dia tak makan. Tuan Guru Siddiq Nur hak sebelah jadi apa? Terluah balik. Tengah duk sedap, tersedak keluar balik. Pasal apa? Baru tahu kata ikan hak makan tu tadi haram rupanya. Pasal hak milik orang lain yang belum diminta izin. Tu ahli ulama dalam bahagian menjaga. Mungkin akibat daripada peristiwa trauma tersebut, maka Tuan Guru Siddiq Nur menjaga sehinggalah ke hari ini. Dan Ustaz Syakir Nasuhah juga salah seorang yang menerima situasi seperti mana yang pernah Tuan Guru dia hadapi. Mungkin besok bila mana Ustaz Syakir Nasuhah dah jadi Tuan Guru, dia ada anak murid, benda bersama akan berulang kembali dalam bab bahagian menjaga apa yang masuk dalam tubuh badan. Kena jaga. Itu sebab kadang kenapa kalau kita tengok pasal polah anak tahfiz dan anak pondok ni cukup banyaklah pantang larang, tu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Pasal kena jaga apa yang masuk. Kalau tak jaga apa yang masuk dalam hati ni, dia tak boleh nak dicampurkan dengan
ayat-ayat suci Al-Quran dan juga kitab-kitab mulia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada dasarnya yang hak tak boleh campur dengan yang batil. Nah, contohnya kalau kita ambil cawan, dia kata, "Alah ustaz, yang haram tu sikit saja." Tak apa, contoh saya ambil air masak, saya tuang sampai penuh. Tiba-tiba saya ambil satu ayat longkang sedikit cukup. Saya buh dekat tepi ni. Saya tak buh dalam air, saya buh tepi ni. Tuan-tuan, kita gamak nak minum. Confirm tobat lahum tak minum dah, dia buang dengan cawan-cawan tu sekali. Pasal apa? Rasa jijik dan rasa kotor. Maka begitulah benda yang hak dan yang batil. Walaupun yang batil itu sekelumit saja, sikit je, tapi kerana keharaman dan kebencian Allah yang habis, yang suci pun akan menjadi rosak. Tuan-tuan dah masuk ke? Syuruk masuk dalam. Maka setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Saya pun minta maaf tak boleh nak lama-lama kerana sekejap pukul 8 saya nak bertolak ke Pulau Pinang pula. Dan insya-Allah pada bulan depan, kalau kata ada rezeki, kita bertemu lagi. Kalau kata bulan puasa. Tapi kalau kata bulan puasa tak ada kuliah, maka kita akan bertemu di selepas raya. Nanti saya tanya dengan pihak setiausaha macam mana. InsyaAllah wallahu a'lam bissawab. Sekiranya ada kesilapan saya, kesalahan saya dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu juga hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedhaifan dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tir wa kunna fa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.